buat dia rakaat pertama baca surah Al-Baqarah, rakaat kedua baca surah Yasin, tapi rukuk tak ada, satu pindah. Bagi salah tuan-tuan, kita kata sah dah solatnya. Tidak sah. Sedangkan 13, tolak satu pun kita kata tak sah. Bagaimana 13? Buat satu, tolak 12. Sah ke tak? Lagi dah tak sah. Kalau kata sah, pepok kita ini selipah. Tolong sedar. Ini mana sesat arahkan. Ujah dia senang ni. Orang semayang tunggu-tunggu itu, musik surah tu, itu semayang orang awam. Orang yang tahap tinggi, semayang dia pakai niat je. Oh, kita memang orang lain juga benda celik, benda pelik. Apa barang dah kelas naik semua orang. Kita nak semayang waktu pelik celik pada orang. Oh, macam tu. Muncul je bang. Ni puak ni bahaya. Tapi masih ada lagi ramai pengikut. Sebenarnya golongan orang yang mesti segera ramai. Dia nak masuk surga tapi malas ramai. Pada kata niat. Betul Allah. Macam mana cara kita buat contoh. Dia kalau dengar azan dia jawab, tapi dia iktikad dia bila dia menjawab azan tu pada satu tempat. Bila muadzin melaungkan azan, hayya 'alas salat, dia jawab apa? La haula wala quwwata illa billah. Apa makna iktikad tadi? Tak ada daya upaya kau nak sembahyang. Tak ada kekuatan nak sembahyang. Kau berdaya upaya berkekuatan hanya Allah pulang ke Allah belakang. Kau daya nak sembahyang istihar begitu, maka syukur itu dikira sebagai solat. Makan tuan-tuan waktu channel 5-6 keping daya. Pergi menjara ikan. Bergedah payah tu, berapa bukit tu. Daya. Tapi sembahyang tuan-tuan setempat tu lah. Ni tunggu-tunggu tak sampai dah 5 jam. Ni tak sampai dah 5 minit. Tak daya. Ni pelik ke? Pakai kopiah 3 bulan jangan tangan-tangan sampai berbulan pelumut hijau. Dapat gelar haji tak payah pergi muka. Ni ada buat derau. Sebalik ke kampung daya. Dia segera. Saya pun nak ceramah satu kampung tu. Memang mengikut dia lagi. Dia siap. Oh, pesan. Pesan. Kita dalam ceramah ni dia sebut. Kalau saya sebut selalu. Kita benda orang tak bagi kita sebut. Apa ikut je orang susah ni memang bodoh. Lepas dah jumpa-jumpa je. Oh, ada muka orang. Cerita lah. Dia tak pergi marah pun. Jadi tuan-tuan macam Allah sekalian, macam mana kita kata bahawa ajaran pelik sesat ini masih ada. Jadi berhati-hatilah tuan-tuan pertama dengan asas pondok sesat ni dengan Nur Muhammad itu wahdatul wujud. Kemudian ada satu lagi ajaran dipanggil hululiyah. Hululiyah ni maknanya lebih teruk, lebih hina lagi. Kalau itu ni tuan-tuan, buta Cina dengan India, dia sebuah patung tertentu je. Patung buah buncit gitu. Patung buah-buah ni tak apa itulah. Ni orang patung buah tidur. Ni pusat dia. Gitu kan. Hak tu disembah. Ni hak yang hidung macam gajah, tangan enam, hak tu disembah. Ni tak semua benda. Tapi hululiyah ni bahaya. Dia sembah semua benda. Dan kalau didakwa Allah ada dalam busuk tu, semua sembah busuk. Allah ada pokok ara ni, semua sembah pokok ara. Kemana jelas sekali tuan-tuan, perangkat ini Allah ada dalam diri tu, sembah gaji. Potonglah duit gaji bulan-bulan nak selai kawan tu. Kawan nak pakai motor yang mahu diragu. Nak pakai Toyota Alphard, Estima, Home banyak itu. Kerja malam. Kalau gitu saya tetap jawatan, jadi dia beragama, payah buat satu ajaran sesat, sampai nak masuk surga, dia payah duit dia mula kawan sini. Semayang tak payah, haji tak payah. Bagi jalanan kanak-kanak asyik, alim, al-kabir, ya, masuk surga mudah. Kalau gitu tuan-tuan, kalau kita ada 100 ribu, letak 500 orang tu dalam ribu sebulan. Ayo. Ini tuan-tuan. Mudah-mudahnya Allah dalam diri aku, ya, atau letak sedikit karamah atau kemuliaan dalam diri dia yang orang lain tak boleh capai, maka sembahlah dia, taksub kepada dia, hormat kepada dia, dia serah anak dara kepada dia, bini kepada dia. La ilaha illallah. Sebab itu saya nak beritahu bahawa Mahmud di hidayah Allah. Orang balik pada Mesir, balik pada negara Arab sekalipun tuan-tuan, kalau Allah tarik hidayah, dia akan ikut ayat tu yang mudah dia tu, satu ayat. Akilah kata kat dia tak berhenti. Dia akan ikut. Kalau Allah tarik hidayah, itu mana? Bahaya kalau kenapa kita nak jejak ajaran
hasad ni. Pertama, makan minum dia yang kita makan. Dia pesan betul. Aku dibagi ubat ke makan minum, jangan makan. Sebab dia ada sihir, benda kotor. Ada taib dia je pun makan kapsul. Kadang-kadang steroid memang dia akan masuk dari perbohongan. Dia ada dia punya apa, kaki-kaki dia. Downline dia masuk kampung, cari orang kampung yang ada sakit kronik. Dia kata kalau nak ubat saya ada tu. Orang datang nak pergi. Dia bagi steroid yang tu orang lumpuh boleh jalan. Dia stroke boleh sembuh sekejap je. Bagi steroid, tak ada steroid. Bubuh pula apa dalam kapsul itu, tarik lagi, itu semua kita potong-potong, tuan-tuan dengan campur apa sihirnya. Lagi kita makan, memang gelap. Betul ada orang ustaz, ustazah, ada yang mati dan kadang murtad, ada yang murtad sama keluar, usia keluar daripada Islam. Ada yang duduk sebab apa tak nak didakwa di mahkamah syariah. Sebab yang kata dia isytihar diri daripada Islam, dia apa keluar daripada Islam, dia orang kafir, apa perlu dia bicara di bawah mahkamah syariah? Mahkamah syariah tidak ada hak untuk bicara dia sebab dia bukan Islam. Ni pun ada pula buang hak yang apa jenis lapor duit. Ambil pula pergi bela dia pula. La ilaha illallah, bela dia lain, tak payah bela orang murtad ni. Alhamdulillah. Ini adalah Monoliah yang tuan-tuan, barangkali ada berlaku. Tapi mereka bersembunyi di sebalik nama-nama tarikat Allah bunyi macam Arab. Dan kalau tak ikut tarikat, tak masuk surga ke? Masuk surga. Rasulullah tak boleh tarikat. Para sahabat Nabi apa tarikatnya? Tarikat ni disiplin. Kalau semua orang dia boleh berdikari untuk beribadah. Orang boleh semayang sunat sendiri, baca Quran mana sendiri, zikir sendiri. Tak payah untuk masuk tarikat. Cukuplah kita belajar di surau masjid kita. Kita belajar hadis, tafsir Al-Quran, amalan-amalan Nabi yang bagi apa yang Nabi suruh. Macam kita apa? Fadilah amal. Walaupun ada golongan-golongan tarikat kita setuju. Dia kata kita beramal bukan kerana Allah. Kita beramal kerana nak surga. La ilaha illallah, betul salah. Beramal nak surga sedangkan Allah sendiri yang tawar. Dan tawaran ini disahut oleh bukan jalan-jalan orang, disahut oleh sahabat Nabi. Antara dalam kisah Uthman bin Affan bila berhijrah ke Madinah. Maka ketika itu tidak ada telaga, orangnya air yang betul-betul molek, bersih, sedap, elok diminum, melainkan sebuah telaga yang dimiliki oleh seorang pelandang Yahudi, Ali, pelandang Yahudi. Maka Rasulullah beri tawaran kepada para sahabat, barang siapa yang membeli telaga ini diwakafkan kepada orang Islam, maka dia akan memperoleh pahala bagi setiap timba yang diambil. Kemudian kelak di akhirat dia akan minum air dari syurga. Maka tuan-tuan Sayyidina Uthman offer ini. Aku ya Rasulullah, saya pakat Yahudi jual separuh 12,000 dirham. Satu dirham lebih kuat. Waktu saya siap 10 riyal, 10 ke 12 riyal. Ini satu riyal lebih kurang RM1 kita. 12,000 ringgit beli telaga tuan-tuan. Kalau kita mau marah bini kita, kalau beli telaga 12,000, betul wakaf orang pula. Kawan pun tak kelamat, tak perlu tinggalkan bagi telaga dia. Sayyidina Uthman dia menyambung cabaran Rasulullah setelah diberi tawaran fadilah amal untuk dapat syurga Allah. Dia beri telaga ni, pahala begini, gelap minum air dari syurga. Disuruh diberi, disuruh. Apakah kita kira bahawa kita lebih hebat iman daripada Sayyidina Uthman? Mengatakan kita beramal tidak nak syurga dan ikut Rabi'atul Adawiyah. Adakah Rabi'atul Adawiyah melebihi Sayyidina Uthman iman dia? Ngaji kita ikat tak salah. Tapi habis tolak belakang tawaran syurga Allah, dia kan jadi manusia yang sombong. Kadang-kadang kita sombong. Betul-betul. Ini hadiah Allah nak bagi. Wanan aku beramal bukan kerana nak syurga Allah, bukan kerana takut kafir neraka.